murid. Dan itu dalam doanya dia mengatakan Rabbi shrah li sadri. Tuhan lapangkan dada saya. Sedangkan Nabi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang bagaimana firman Allah Taala yang diwahyukan Allah. Berbunyi alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Ya, kami telah lapangkan dada, kami hilangkan beban darimu yang memang memberatkan belakangmu, dan kami tinggikan penyebutanmu, yakni namamu. Demikian juga ketika Musa mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik, qala lan tarani. Wahai Tuhan, nampakkan dirimu kepadaku agar aku dapat melihatmu. Tuhan menjawab, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku. Juga ketika Allah berfirman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam tara ila rabbika kaifa maddadzil. Apakah kamu tidak memerhatikan penciptaan Tuhanmu? Bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang. Kedua konteks ayat di atas menunjukkan bahawa Musa AS berada di makam murid, sedangkan Muhammad SAW di makam murad. Menurut Abu Ali Daqqaq, maksud ayat, apakah kamu tidak melihat Tuhanmu? Dan potongan berikutnya, bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang, merupakan penutupan kisah dan pembagus keadaan. Imam Junaid pernah ditanya tentang makna murid dan murad. Lalu dijawab, murid, orang yang dikuasai oleh siasat ilmu dan disiplin ilmu. Sedangkan murad adalah yang dikuasai oleh pemeliharaan Allah Ta'ala secara langsung. Murid berjalan sedangkan murad terbang. Maka bila seorang berjalan mampu mengatasi orang yang terbang. Dikisahkan bahawa Zunnun pernah mengirim seorang utusan untuk menjumpai Abu Yazid Bistami. Dia berpesan, katakan kepadanya sampai bila tidur dan istirahat, sementara kafilah sudah berlalu. Katakan kepada saudaraku Zunnun, kata Abu Yazid. Dan utusan tersebut berhasil menjumpainya dan menyampaikan pesan guru kepadanya. Orang laki-laki adalah orang yang tidur sepanjang malamnya, kemudian memasuki subuh di suatu tempat penurunan sebelum kafilah. Betapa indahnya ini adalah ucapan keadaan kami belum mampu mencapainya, kata Zunnun. Muslimin dan muslimat dan penonton rahmat Allah sekalian. Selepas kita membicarakan tentang makna iradah, iaitu kehendak yang kuat bagi menjalani jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kehendak yang kuat bagi mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang-orang yang disebut sebagai golongan yang berjalan di jalan Allah, sama ada disebut dengan perkataan qasidin atau salikin, iaitu golongan yang sama ada mereka ini adalah murid ataupun murad. Apa maksud murid dan murad dengan huraian yang panjang? Perkataan murid ialah orang-orang yang berusaha, orang-orang yang mendisiplinkan diri, orang-orang yang melalui detik-detik kesukaran, orang-orang yang melalui riyadhah, latihan-latihan, orang-orang yang bermujahadah untuk sampai ke tahap yang Allah Ta'ala kehendaki. Manakala murad ialah orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah untuk mereka terus mencapai darjat tersebut tanpa kesukaran, kesusah payahan sebagaimana berlaku pada permulaan setiap orang yang menghendaki jalan Allah. Umpamanya begini, ada orang yang kita lihat dia perlu belajar dengan lebih banyak untuk memahami satu ilmu. Ada orang tidak perlu belajar banyak untuk dipaham satu ilmu. Ada orang mungkin memerlukan masa berjam-jam untuk faham sesuatu ibarat. Ada orang yang cuma memerlukan beberapa minit untuk memahami ibarat. Ada orang fahamnya cepat. Kita cakap sekejap, fahamnya bukan apa yang kita cakap, yang kita tak cakap pun dia faham untuk ke depan. Ada orang yang kita cakap ni pun tak berapa faham. Jangan kata dia nak faham benda-benda yang akan datang. Baik, golongan murid daripada perkataan ara dan yurid, mereka-mereka yang melalui jalan ini dengan penuh disiplin, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh mujahadah, dengan penuh kesukaran untuk mencapai darjat ini. Ini golongan, kedua-dua golongan ini berada di kalangan orang-orang yang Allah Ta'ala muliakan. Cuma pencapaian berbeza. Umpama saya katakan, ada orang kaya mudah, lahir dah kaya. Ada orang dia lahir belum kaya, lalu dia berusaha sehingga dia kaya sama seperti orang lahir kaya. Ni lahir-lahir tu kaya.
ayahnya dah kaya, warisannya kaya, maka dia cuma meneruskan perniagaan ayah dia. Dan dia mungkin lebih baik pada ayahnya. Tapi dalam keadaan hidup dia itu terus dah kaya. Ada orang dia daripada zero, kosong, maka dia pun belajar, disiplinkan diri dia berusaha dengan keras, menaiki setiap tangga-tangga kejayaan, sehinggalah dia berjaya, lalu jadi orang kaya. Akhirnya, kesudahannya mereka sama. Cuma kalau tengok khalfiyat, latar belakang berbeza. Tanya orang ni kaya macam mana orang kaya, dia pun ceritalah. Ayah saya hantar sekolah US kat UK, belajar bisnes, belajar sekian. Okay, saya kaya. Saya pun develop aplikasi baru, saya buat itu dan ini. Yang ni pula kata saya mula daripada mak saya meniaga buah pisang. Kemudian saya menabung. Kemudian saya mulalah baca buku sekian-sekian. Dia pun cerita. Sehingga dia sampai kejayaan sama. Tetapi jalan berbeza. Maka ini disebut murid dan murad. Murid melalui semua kesukaran. Murad dia berada dalam semua kelapangan. Tetapi masing-masing sama pada jalan Allah SWT. Dan bila mereka berada pada makam yang sama, ketika itu usaha ataupun perbuatan mereka mula sama. Tetapi yang permulaan mereka berbeza. Maka ini disebut sebagai murid dan murad. Dan pengarang kita beri contoh antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Musa. Nabi Allah Musa alaihissalam memohon pada Allah supaya dia lapangkan dada dia. Dia berikan kefahaman percakapan. Tapi Nabi Muhammad SAW tak minta. Nabi Muhammad, Allah SWT beritahu, kami dah lapangkan dada kamu. Kemana Musa berdoa, kemana mendapat wahyu di Tur Saina. Musa berkata, Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, Tuhanku, lapangkan dadaku sebab nak jumpa Firaun. Permudahkan urusanku. Buang segala kesukaran percakapanku sehingga mereka memahami perkataanku. Musa AS, dia memohon segala alat dakwah. Alat dakwah itu lapang dada. Alat dakwah itu ialah mudah urusan. Alat dakwah itu ialah bahasa yang mudah dipahami. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW telah diberikan semua alat dakwah tanpa Rasulullah SAW memohonnya. Nabi Allah Musa AS memohon melihat Allah. Allah berfirman, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Tuhan, aku ingin melihatmu. Allah kata, kamu tak boleh lihat. Nabi Muhammad SAW dijemput oleh Allah melihat Allah. Maka ini murad dan ini murid. Murid yang kehendak. Murad yang dikehendaki oleh Allah. Maka kedudukan tidak sama. Baik, kenapa kita bicarakan tentang murid dan murad? Kerana kata Imam Junaid Al-Baghdadi, murad tidak perlukan ilmu para ulama. Tidak perlukan ilmu para alim ulama. Tetapi murid memerlukan ilmu para alim ulama. Bila beliau menyebut murid yang sebenar, ialah yang tidak perlukan ilmu ulama. Baik, maksud murid yang sebenar, bila sampai kepada peringkat murad, maka Allah berikan padanya ilmu laduni. Kebenar dia tak perlukan ilmu ulama. Secara permulaan semua orang perlukan ilmu ulama. Tetapi bila mereka mencapai suatu tahap tertentu di sisi Allah, maka Allah lah yang memberi ilmu kepadanya. Dan ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu bertakwa pada Allah, Allah yang akan ajar kamu. Yu'allimukumullah, Allah akan ajar. Ulama dah membahas ayat ini dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Merujuk kepada ilmu laduni. Wa'allamnahu min ladunna ilma. Dan kami ajar kepadanya di sisi kami ilmu. Di mana Allah menceritakan tentang Khidir AS. Dan sebagaimana disebut dalam kata-kata Nabi Isa AS, Man amila bima ya'lam, warathahu bima lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia tahu, maka Allah akan berikan ilmu yang dia tak tahu. Maka ini disebut anugerah. Bila seorang itu benar-benar menjadi golongan murad, dia tidak perlukan ilmu para ulama kerana dapat ilmu laduni. Kemuliaannya. Bila
Kita lihat perbezaan Nabi Allah Musa dengan Nabi kita Muhammad SAW dalam makna murid dan murad. Bila Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi juga menyebut untuk kita memahami makna murid dan murad. Dia kata para murid mereka ini dikuasai oleh siasah ilmu. Siasah ilmu maksudnya ialah disiplin ilmu. Semua kita akan melalui jalan ilmu. Mula dengan ilmu akidah, mula dengan ilmu syariat, mula dengan ilmu tasawuf. Lalu kita mulakan ilmu ni. Bila kita belajar Quran, kita mulakan dengan ilmu tajwid. Mulakan dengan ilmu sebutan huruf yang betul sebelum kita mendalami makna dan sebagainya. Setiap benda dia ada mula dia. Maka para murid ini dia terikat dengan disiplin ilmu ini. Kalau dia berjalan dia perlukan tangga. Namun para murad mereka tidak dikuasai dengan disiplin ilmu. Mereka didisiplinkan oleh Allah SWT. Umpama ada orang dia naik melalui tangga. Kalau tak ada tangga dia tak naik. Ada orang mungkin naik bukan melalui tangga. Mungkin. Kita daki gunung, daki bukit. Bukit ini disediakan tangga. Ada tak orang yang mungkin dia daki gunung tanpa tangga tersebut? Ya mungkin. Dan mungkin dia sampai lebih cepat pada kita. Ya mungkin. Apa yang disebut di sini ialah pengecualian di kalangan hamba Allah. Tuan-tuan, bila kita dalam hidup ini, Allah ajar kita ikut sunnatullah. Iaitu disiplin-disiplin dia. Tapi dalam masa yang sama, Allah Ta'ala nak beritahu Allah Maha Kuasa. Umpama contoh dalam peperangan. Secara disiplin ilmu, senjata, kelengkapan, strategi, latihan. Tapi bila Allah nak berikan sesuatu, kemenangan, maka diturunkan malaikat. Dihijab pandangan musuh. Itu tak ada alat untuk menghalang pandangan musuh. Tiba-tiba Allah SWT jadikan dengan kurnia Allah Ta'ala musuh tidak dapat melihat. Maka ini apa kita namakan dia? Oh, kita namakan pertolongan. Kita namakan mukjizat perang. Kita namakan dia sebagai karamah. Ini yang kita bicarakan tentang murid dan murad. Di dalam kebiasaan kita melaksanakan disiplin-disiplin, kewajiban ilmu, mungkin Allah Ta'ala nak beri anugerah yang lain. Kita ayah struggle untuk dapat sesuatu. Tiba-tiba anak kita dengan mudah dapat benda tu. Supaya kita tidak memandang usaha kita, tapi melihat kurnia Allah. Tetapi bukan mengabaikan usaha kita. Kita ni tuan-tuan nak dapat macam ni, akan masa 10 tahun. Anak kita alhamdulillah, dalam masa 3 hari dia dapat benda tu. Kita yang dulu ajar anak kita ngaji Quran. Sama kecil kita ajar anak ngaji Quran. Tiba-tiba anak kita yang hafiz Quran. Kita tak hafiz lagi. Anak kita pula jadi pakar Quran. Walau yang memulakan ajar dia untuk kenal Allah ni kita. Tak memang murid-murid. Yang diajar oleh gurunya, akhirnya murid ini mengatasi gurunya. Untuk guru besar mengajar anak murid. Tiba-tiba anak murid menguasainya. Kenapa? Di sini maknanya murad. Imamul Haramain. Salah seorang muridnya ialah Imam Al-Ghazali. Pada usia 19 tahun, Imam Ghazali mengarang satu kitab. Dia kan kasih kitab. Lalu kata Imam Al-Haramain, wahai Ghazali, ilmumu telah mengatasi ilmuku. Walau waktu itu baru usia dia 19 tahun. Dia kan kitab Mankhul, kitab Mustasfa dalam bidang ilmu usul. So, dinamakan sebagai usul fiqh. Gurunya kata, kamu telah menguasai aku, mendahului ilmu aku. Yang akhirnya kerajaan Nizamul Muluk yang membina Universiti Nizamiyah di kota Baghdad melantik Imam Ghazali menjadi chancellor, antara chancellor yang pertama. Lalu Imam Ghazali berdebat dengan semua para alim ulama dan tidak ada yang boleh mengalahkan dia pada zaman dia. Maka Allah nak berikan pada dia mengatasi gurunya Imamul Haramain. Bukan mengatasi ulama yang sezaman dengannya. Kenapa? Kerana dia adalah murad. Akhirnya Allah Ta'ala mulakan dia mengangkatnya sebagai mujaddid. Ini yang kita nak sebut dalam kehidupan kita. Memang dibatasi dengan usaha, ikhtiar. Namun di kalangan dalam keadaan tertentu
Allah Ta'ala boleh menjadikan sesuatu itu tidak terhasil dengan cara kebiasaan untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Supaya kita tidak melihat kehebatan usaha, tapi melihat kehebatan kurniaan Allah. Kadang-kadang manusia, segala apa yang dia lakukan sehingga mencapai matlamat dan tujuan, akhirnya dia menjadi golongan yang menjadi hamba pada ikhtiar dan hamba pada usaha. Lalu dia berkata, kalau tidak saya berusaha, masa kan saya dapat jadi macam ni? Kerana saya usaha keras. Itu bila ada orang miskin minta duit, dia tahu awak ni kerja lah, saya dulu nak dapat duit, saya kerja. Dia tidak ingin membantunya. Dan ini pemikiran orang kafir. Waktu mana dia minta derma, dia kata, kenapa saya perlu derma duit korang? Saya yang kerja keras, saya yang buat ni semua untuk dapat benda ni. Tiba-tiba dia datang nak minta derma. Tak mungkin saya bagi. Dia kena kerja keras macam saya. Tuan lihat beza. Dalam Islam tidak begitu. Tuan-tuan kerja keras ke, tuan-tuan kerja lembut ke, tuan-tuan kerja bersungguh atau tidak. Kita mengetahui bahawa siap rezeki yang kita dapat ini ujian Allah. Dan kita tidak menjadi keberatan untuk beri pada orang yang tidak macam kita. Maksudnya, atau orang minta tolong sikit. Walaupun kita tahu dia pun boleh usaha lebih untuk dapat. Tak apalah dia nak minta tolong, kita boleh tolong. Kita pun Allah bagi rezeki lebih. Kalau kita tak akan berkira sangat dengan dia. Kita tak akan menjadi orang kedekut. Memberi alasan awak kena ikhtiar macam saya ikhtiar sampai berjaya macam saya, dia tak boleh minta duit dengan orang. Tidak, kita tahu ikhtiar itu, walaupun sama ikhtiar, natijah berbeza. Kita tak boleh samakan diri kita dengan orang lain. Dan kita tak boleh minta orang lain jadi macam kita. Walaupun boleh ikut cara kita, dia tak mungkin jadi macam kita. Walaupun kita bagi teori dan kaedah yang dengannya kita berjaya, dia tak mungkin sama macam kita. Walaupun tuan-tuan bagi teori, kaedah dan dia ikut sama. Ambil contoh macam ni. Tuan-tuan pandai masak nasi lemak. Pandai. Ajar cara buat nasi lemak pada seseorang. Sama. Bahan-bahan semua. Akhirnya tengok, akhirnya nasi lemak dia tak sama macam kita. Dia lain. Kenapa lain? Rasa dah sama. Apa yang membezakannya? Kita belajar mak kita buat makanan pagi tu. Tak mungkin sama macam mak kita. Mak kita lain. Bila ayah kita makan ni, bukan makmu masak ni. Siapa masak ni? Dia rasa lain. Pada si anak perempuan ni, menurung talaki ni, tengok satu persatu. Cara potong bawang. Cara sekian-sekian. Tapi si ayah ni boleh perasan. Ni makmu bukan makmu yang masak. Ni orang lain. Tentang apakah yang menjadi perbezaannya? Kita tanya sama, siapa pun. Kalau dia beri kaedah sama pun. Dua orang berceramah. Tajuk sama. Poin sama. Masa sama. Dia akan natijah berbeza. Yang ni kita rasa aura dia lain. Dia lain. Dah sama je. Intonasi dia sama. Dia copy paste kita katakan. Tetap kita rasa lain. Kita kata ni Ismail Khomuh, ni macam Ismail Khomuh. Kita akan macam sama. Tetap kita nampak yang tak sama tu ada. Orang, kalau kita sebut orang menyanyi pun sama. Nyanyi. Kalau suara dia sedap, orang tak, dia tak macam ini. Yang ni lain. Kerana tonton lagu, sebagai tonton lagu, dia bukan cerita suara tu sedap. Kesesuaian suara tu pada lagu itu juga dia ambil kira. Dia bukan cerita, awak suara sedap, awak boleh nyanyi semua lagu. Tak ada lagu, walaupun suara sedap, kalau menyanyi tak sesuai dengan awak. Dia ada suara jenis garau-garau, serak-serak, kahak sikit itu boleh. Yang suara ni sedap, dia tak boleh bawa semua lagu. Walaupun suara dia sedap, dia tak boleh. Tapi ini peraturan. Dan ini nak tunjukkan bagaimana anugerah Allah SWT pada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka ini bicara tentang murid dan murad. Namun, bila sampai kepada garisan yang Allah Ta'ala kehendaki, mereka sama dalam segala tuntutan dan perintah Allah. Memang awak nama murid atau nama murad. Baik, saya bagi contoh orang menuntut ilmu. Ada orang menuntut ilmu cepat pandai. Ada orang 10 tahun pun pandai. Tetapi dia punya garis persamaannya di mana? Beramal dengan ilmu. Itu garis persamaan. Ada orang saya kata kaya lambat, ada yang kaya cepat. Garis persamaannya apa dia? Ialah pemurah dengan hartanya. Itu garis persamaan. Secara perolehan mungkin berbeza. Ada orang saya katakan dia pandai masak.
Memang pandai masak, dia letak apa pun jadi. Ada orang berusaha sampai dia pandai masak. Garis persamaannya apa dia? Khidmat kepada orang. Dah awak pandai masak, kerja awak ialah khidmat. Tak guna awak cerita pandai masak, tapi awak tak khidmat. Ada seorang isteri ni pandai masak, ada seorang lagi isteri rajin masak. Tuan-tuan nak mana satu? Dua-dua dah Ustaz senang. Tak pilih satu. Seorang isteri ni pandai masak, seorang isteri rajin masak. Yang ni pandai masak, mungkin dia malas masak. Dia pandai. Masak, anak abang tak ada mood hari ni makan kedai. Pandai. Dia tak nak masak. Yang ni rajin masak. Maka dia tetap masak. Walau suami kata muntah 2 kali kat meja, masak je. Sebab dia jenis orang rajin masak. Kita buat apa Ustaz? Dia kata, abang buat apa makan kat luar. Bazir, biasa masak. Saya pun bukan ada kerja. Masak, dia masak. Sampai natijah ni dia pandai. Yang ni memang pandai tapi malas. Yang ni rajin tapi tak pandai. Last sekali dia sama-sama akan berada pada posisi. Ya mungkin kalau suami dia sampai ke mati tak makan, anak-anak dia rasa sedap masakan. Ada suami tak makan masakan isteri dia, tak sedap. Tapi anak-anak dia tak boleh berpisah daripada makanan mak dia. Anak-anak yang puji sedap makanan mak. Dan anak dia tak nak makan kat luar. Ayahnya asyik makan kat luar je, ada je alasan dia tak sedap. Masing sangat lah, manis sangat, ada je. Ini pun tak apa, tak ada masalah. Setakat seorang tak makan. Dia fikir ni anak-anak dia yang menggembirakan dia. Yang kita sebut natijah pada orang pandai masak atau usaha pandai masak ialah dia khidmat. Kalau dia tak khidmat, tak guna dia pandai masak. Awak cerita awak pandai masak itu menang chef dunia tapi malah masak, jangan, tak ada nilai. Ilmu. Orang masak orang memperoleh secara murid atau murad. Nilainya ialah amal. Apa pun kelebihan yang awak dapat. Secara gifted, talented, ataupun awak usaha, semuanya berkait mana hasil daripada benda yang diperolehi. Maka siapa yang berhasil ataupun melakukan apa yang Allah berikan kepada dia, dia tahu ke mana nak arahkan, maka ialah orang-orang yang benar-benar capai tujuan dia. Ini perbahasan murid dan murad. Bila Zunnun al-Misri dikata pada salah seorang daripada rakan zaman dengan dia, Abu Yazid Bistami. Dia cakap dengan anak murid dia, dia kata pesan kepada Abu Yazid, sampai bila nak tidur? Sampai bila nak rehat? Musafir sudah pun, kafilah sudah bergerak, nanti ketinggalan. Ini bahasa ibarat, maksudnya apa? Tuan-tuan, kita ni dalam perjalanan musafir menuju Allah Ta'ala. Kalau kita tidur, kita rehat, kita mungkin ketinggalan kafilah yang golongan yang dikira orang-orang berjaya. Atau hari ni orang panggil ketinggalan bas lah. Ketinggalan kapal terbang gitu. Sebab kapal terbang tu dia ada jadual perjalanan. Tuan-tuan lambat, tuan-tuan duduk santai-santai, jalan pun lembek. Akhirnya tuan-tuan ketinggalan kapal terbang. Yang bawa pada kejayaan kita ni. Ini masuk kafilah ini, itu jalan-jalan ahli atau orang yang berjaya. Kalau kita rehat, kalau kita banyak tidur, banyak main, kita akan ketinggalan kafilah ini, lalu kita akan gagal. Lalu Abu Yazid pun jawab, orang lelaki yang sebenar, dia tidur di malam hari, dan esoknya dia sudah sampai tempat kafilah itu sampai. Apa maksud Abu Yazid Bistami? Zunnun al-Misri melihat kepada ikhtiar. Abu Yazid melihat pada anugerah Allah. Dia orang ditidur, kemudian dia boleh sampai. Ingat bila guru kami cerita tentang guru kami. Dia kalau dalam kuliah, dia suka tidur. Macam dengan tuan-tuan lah sama untuk guru kami. Dalam kuliah mesti dia tidur, wajib. Tapi bila gurunya tanya, dia jawab. Ketua guru dia pun heran. Hanya boleh jawab. Dia tidur cuma mata dia pejam, telinga dia tajam. Dan dia ni otak kuat. Dia antara orang Melayu pertama yang belajar di universiti tersebut, dia semua dapat A. Semua A, tak ada B satu pun. 31 subjek, 31 dia pandai. Kata guru kami, guru dia ni cuma masuk kelas tidur. Mengajar hadis, fiqh, sekian-sekian. Tapi bila tanya dia akan jawab. Bahkan lebih panjang daripada apa yang Tok Guru dia nak. Allah beri dia. Talented dia. Ajar.
Akhirnya guru kami membongkarkan rahsia. Apa rahsia guru kami? Kata dia. Guru kita ni, sebelum masuk kelas dia dah baca semua dah. Apa yang Tok Guru tu nak ajar hari ni. Okay, bila dia masuk, dia tahu Tok Guru tu nak ajar apa. Kita Tok Guru kita baca, baru kita baca. Tu tak jumpa mana Ustaz. Kita tak jumpa. Itu belum cerita buku tertinggal, tengok kawan sebelah. Dia dah baca semua. Yang sebelum ni, yang selepas ni, yang ke depan. Bila guru dia nak mengajar, dia akan terus dapat tangkap apa yang Tok Guru nak ajar. Maka dia cuba. Akhirnya Tok Guru dia satu-satu anak murid yang dia benarkan tidur dalam kuliah. Dia. Saya belum lagi ada anak murid yang boleh tidur dalam kuliah. Izinkan. Tak ada. Sebab kalau tanya, terus terkencing. Bila air. Ni dia punya bagus. Ialah dia mampu mengingatinya. Baik. Mereka dia ni jenis gifted. Allah beri dia kemuliaan tersebut. Orang panggil dia otak kemuncuk. So, tuan tahu kemuncuk tu kalau kita jalankan, dia melekat je kat kain seluar kita. Tuan-tuan tak payah nak ambil dia lekat-lekat, tak payah. Dia melekat sendiri. Lalu je, penuh kat seluar kita. Satu hari nak cabut dia tu. Dia jenis kemuncuk. Ini orang Allah beri kepada dia. Tapi natijah akhirnya sama. Dia balik Malaysia, dia kena mengajar. Itu natijah. Sama ada awak dapat melalui jalan mujahadah, ataupun awak dapat melalui jalan gifted tadi. Kurniaan tadi. Akhirnya kita pergi kepada satu tujuan sama. Tujuan. Ada orang gagah tanpa berlatih gagah. Tuan badan dia tak berketul langsung, tapi Allah beri dia gagah. Muka besi. Dia kalau gusti lengan tak payah berlatih, menang dia. Ada orang berlatih siang malam, pagi petang, duduk angkat besi, biar gagah. Tapi kedua-dua gagah ni untuk apa? Bagaimana dengan cara ikhtiar ini atau dengan cara kurniaan ini? Keduanya untuk menggunakan kekuatan menjaga agama Allah. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW berbeza kekuatan. Berbeza. Ada kekuatan yang tak boleh nak cabar seperti Ali bin Abi Talib. Ini gagah sungguh. Sa'ad bin Abi Waqqas. Khalid Al-Walid. Umar Al-Khattab. Qa'qa' bin Habis. Muthanna bin Harisah. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ni sahabat-sahabat yang gagah. Dia setakat tengok musuh 1000 tu, dia kunyah dia seorang je. Dia tak pernah takut. Dia tak pernah lari pun. Siapa yang kita sebut tadi, semua orang kekuatannya luar biasa. Ini Muthanna bin Harisah. Kekuatan dia seperti 1000 bala tentera musuh. Sebab itu bila Umar Khattab pecat Khalid Al-Walid, dia lantik Muthanna bin Harisah. Kerana sahabat Rasul amat gagah dalam medan perang. Jadi ini orang-orang yang Allah beri dia kekuatan, bukanlah sebab dia berlatih lebih pada orang. Tidak. Gagah. Macam Ali bin Abi Talib. Allah beri dia, kalau kita sebut, hati keras. Hati kering. Tak takut apa dia. Dia tak takut apa dia, mana ada bodyguard. Walau di khalifah tak ada bodyguard. Walau dalam keadaan konflik. Jalan seorang, bergerak seorang. Orang hari nampak gagah, bodyguard 10 orang. Dia tak gagah. Dia gagah dalam ring je, dalam gelanggang. Lepas tu pasang bodyguard. Duit habis pasang bodyguard je. Padahal dia ni dah juara tinju dunia. Dia punya penakut bodyguard. Ada seorang juara tinju dunia, namanya Muhammad Ali. Orang tanya, kenapa awak kami tengok tak ada bodyguard? Dia kata, bodyguard saya Allah. Nak bodyguard benda lagi. Antara orang yang juara dunia yang tak ada bodyguard, dia jalan seorang. Kalau hari ni yang juara dunia, mesti bodyguard ramai. Sebab apa? Dia sebenarnya tak kuat. Dia takut. Kalau betul kuat, jalan seorang. Ini Hamzah. Berburu singa seorang diri. Kalau kita tengok apa ni, rancangan berkait dokumentari ni. Ni ada suku Masai. Bukan orang Masai, suku Masai. Dia memburu singa. Dan dia akan ambil makanan singa. Nak tunjuk dia gagah. Bila singa tangkap satu mangsa dia, maka dia akan ambil yang tu, bergaduh dengan singa. Ambil, curi daripada singa. Dan dia akan balik, dan orang ni dapat kahwin dengan perempuan yang dia nak. Dan kalau dia bunuh singa, lagi ramai lah bini dapat. Dia gagah. Tapi dia ramai-ramai lah bawa batang kayu. Dia pun lari laju. Kalau singa kejar, dia boleh lari laju. Badan dia semua kelingking-kelingking semua. Kalau kita tak ada kerja rebah. Kolesterol banyak.
Ini kekuatan mereka berkelompok. Ini Hamzah. Kalau kau tonton baca sejarah dia, bila dia pergi berburu, dia berburu seorang diri. Dia tak akan ada geng berburu. Kalau buru seorang diri ni bukan calon-calon orang. Kita berburu dalam ramai. Jampi banyak mana. Pangkal lagi punya penakut. Dia berburu seorang diri. Dia buru apa? Singa. Padang pasir tu dia buru singa. Bukan dia buru kancil, tak ada. Singa. Kita ni buru kancil, takut singa, takut harimau. Nampak harimau lari. Dia harimau, dia nak harimau tu. Ini Hamzah bin Abdul Muttalib. Allah Ta'ala anhu. Gagah. Masuk dalam perang. Semua orang takut. Bila dia masuk Islam, musyrik Mekah takut. Satu-satunya orang yang berani pukul Abu Jahal. Dia. Abu Jahal ni ketua gangster Mekah. Dan Abu Jahal ni orang gagah. Bukan orang biasa-biasa. Kalau dia orang biasa, dia tak mungkin jadi ketua. Bahkan Nabi SAW pernah mendoakan supaya Abu Jahal masuk Islam. Antara Abu Jahal yang bernama Amru bin Hisham dengan Umar bin Al-Khattab. Maka Abu Jahal nama dia Amru, yang ini nama Umar. Bila Nabi doa, Allahumma, ya Allah, berilah hidayah salah seorang daripada Umar. Ini sama ada Umar Al-Khattab ataupun Amru bin Hisham. Ini Abu Jahal. Kenapa Rasulullah SAW nak keislaman salah seorangnya? Maka Allah menghendaki Umar Al-Khattab. Kerana kedua-dua ni gagah. Tetapi yang pernah pukul Abu Jahal, namanya ialah Hamzah. Dia ambil batang panah dia belasah kepala Abu Jahal. Kerana dia mendapat berita bahawa Abu Jahal menghina anak saudaranya Muhammad SAW. Bukan memukulnya. Balik berburu terus hari. Terus masuk Masjidil Haram. Biasa Hamzah, bila dia berburu, dia akan masuk Masjidil Haram, dia akan tawaf. Hari tu dia tak tawaf. Dia cari orang tengok. Hamzah nak ke mana? Rupanya cari Abu Jahal. Nampak tengah berkumpul ramai orang. Dia terus belasah atas kepala. Yang kan dia punya gagah. Berani. Lalu depan-depan tu dia kata, aku Islam sekarang. Kau nak buat apa? Kau pukul Muhammad kerana dia Islam, aku pun Islam. Kau nak buat apa? Mereka semua tak terkata apa-apa. Kekuatan ini ialah gifted Allah bagi. Tetapi natijahnya sama. Mereka semua berperang pada jalan Allah. Akhirnya terbunuh. Hamzah syahid dalam perang Uhud. Gagah ke tak gagah? Kita mati sama. Akhirnya mati. Artinya, tuan-tuan sekalian, kadang-kadang dalam perjalanan menuju Allah, ada yang Allah Ta'ala mudahkan jalannya. Lalu kadang-kadang kita pun cemburu dia senangnya. Dia lahir pun dah anak tok guru, senang mengaji kita. Umur 40 baru insaf. Umur 50 baru start cari guru Quran. Dengan rabung mata, dengan telinga tak berdengar. Masa tu baru kita nak pada Allah Ta'ala. Namun tuan-tuan, natijah kita sama untuk beramal dengan Quran tu. Akhirnya kita dapati dalam perlombaan yang mungkin tidak sama secara permulaan, tetapi sama-sama berada di garisan penamat. Sama-sama berada di pintu syurga Allah dan redha Allah. Jadi antara murid dan murad. Walaupun benda ni kalau setengah orang melihatnya, Allah, senanglah dia begitu begini. Kami terpaksa sukar, itu dan ini. Menyebabkan sebagainya berputus asa. Dan sebahagian pula sombong. Yang murad ini jadi sombong. Sebab dia rasa dia gifted. Yang ni pula dia rasa putus asa. Tak ada dah kita kerja. Kedua-dua ini akan rosak. Maka murid yang sebenar, demikian juga murad yang sebenar. Dia mengetahui di sebalik kelebihan yang Allah berikan dan di sebalik perintah yang Allah berikan. Ada orang yang belum melalui proses perintah-perintah Allah. Dengan penuh rasa beban dan mujahadah. Yang disebut di sini, mereka ini berada pada kawah kesukaran. Dia duduk dengan penuh sukar. Dia nak mujahadah dalam menuntut ilmu. Rasa mujahadah ibadat. Mujahadah baca Quran. Kadang-kadang datang lemah dia. Datang hari tak semangat dalam buat ibadat. Tapi dia lawan. Manakala yang ni pula jenis mudah. Bangun tidur senang. Tak payah time jam. Bangun automatik. Dan baca Quran pun sama. Senang je dia. Nak setakat 3 juzuk, 4 juzuk. Senang. Sekali hadap. Tak ada tergagak-gagak atau sebagainya. Maka kalau semua ini melihat. Yang seorang melihat perintah Allah.
Yang seorang lagi melihat anugerah Allah. Kedua-duanya melihat Allah. Maka kedua-duanya akan sampai ke garisan penamat yang sama. Tapi yang seorang melihat dia hebat. Sebab aku ni anak tok guru. Aku ni keturunan tok wali. Aku sekian-sekian. Maka jadilah dia seperti anak Nabi Nuh. Dia seperti isteri Nabi Lut. Walau duduk di bawah orang yang hebat, tidak beri manfaat sedikit. Walau duduk dengan orang hebat, kadang-kadang dia duduk dalam situasi orang hebat, orang ni selesa. Akhirnya dia lupa bahawa apa yang dia dapat itu anugerah Allah. Lalu Allah pun ambil. Hatta dia berada dalam keluarga Nabi pun dia tak dapat beri manfaat. Dalam keluarga kenabian, wahyu turun di rumah dia. Wahyu turun ni Nabi Nuh, isteri dia kafir. Ini Lut, isteri dia kafir. Dan Nabi Nuh Allah uji lagi dengan anaknya kafir. Maka kesemuanya ini, walaupun dia ada segala keistimewaan sebab dia tidak melihat kepada kurnia Allah, maka tidak ada nilai walaupun dia anak Nabi, isteri Nabi. Walaupun namanya puak saudara Nabi seperti Abu Lahab. Walaupun namanya ayah Nabi seperti ayah Nabi Ibrahim. Atau semua yang kita lihat contoh-contoh dalam kehidupan. Supaya kita sama ada, kita sebut kita dalam keadaan murad, maka melihat pada kurniaan Allah. Kita dalam keadaan murid, melihat pada perintah Allah. Saya ni ustaz memanglah buat benda ni, rasa suka. Tapi ini perintah Allah. Ada orang bersedekah perintah Allah. Suka nak keluarkan duit RM1, RM2, tapi ini perintah Allah. Berjemaah ni perintah Allah. Untuk ilmu ni perintah Allah. Meninggalkan itu dan ini perintah Allah. Atas asas perintah Allah, maka kita dengan segala susah payah, mujahadah dan mukabadah, kita melakukannya. Yang ni pula Masya Allah, dia tak nampak pun benda tu sebagai satu bebanan bagi dia. Baik saya sebut solat jemaah, baca Quran tu. Ini semua bukan bebanan. Dia tengok buku pun dia minat. Dia tengok buku macam kita tengok makanan. Seronok. Dia hadir majlis ilmu macam kita hadir majlis kahwin. Seronok. Ada kalangan kita bila nak hadir majlis ilmu ni macam nak hadir tengok jenazah. Susah, payah. Tapi kalau hadir kahwin siap. Sebut kahwin kat mana? Pergi dia. Daripada Johor, Kota Tinggi pergi. Mana kahwin? Shah Alam Ustaz. Sebab tu saya tak pergi kuliah Ustaz. Mana kahwin? Shah Alam. Pergi dia. Sebab apa? Sebab dia tengok majlis ilmu dengan penuh rasa syahwat dia. Maka dia tinggal semua benda. Ada orang pula dia tengok majlis ilmu. Majlis ilmu kat mana? Orang Kedah. Pergi Kedah. Tok Guru turun kat mana? Kesini. Pergi. Dia tengok majlis ilmu tu. Macam orang tu tengok majlis kedua kahwin. Artinya masing-masing dia ada pandangan dia. Orang-orang yang Allah Ta'ala beri kepada dia pandangan-pandangan pada akhirat lebih bersemangat. Maka syukur pada Allah. Tapi dia tak boleh hina orang lain. Dia tak boleh dengan apa yang Allah beri atas kelebihan, dia pun nak hina orang. Sebab kita tuan-tuan, apa pun yang Allah beri, ia tak pernah jadi lesen menghina orang. Hatta seorang menjadi Nabi pun tidak diizinkan menghina orang. Ataupun mana-mana makhluk Allah. Tak dibenarkan menghina. Mereka bercakap atas perintah Allah. Apatah kita yang bukan Nabi. Kita orang biasa. Bukan bermakna kita baik, kita pun dapat lesen nak hina sesiapa. Kita tak ada lesen tu. Allah tak beri lesen tu pada sesiapa pun. Melainkan kalau orang tu buat, Allah terbalikkan. Yang dihina tu naik, yang menghina tu turun. Allah terbalikkan. Kalau dalam posisi kita berilmu, bukan lesen untuk mengutuk orang yang jahil. Tetapi membimbing orang jahil. Dalam posisi kita kaya bukan menghina orang miskin, tetapi membantu orang miskin. Dalam posisi kita kuat bukan bully orang lemah, tetapi membantu orang yang lemah. Ya, mereka yang melihat apa yang Allah berikan dengan rasa tanggungjawab. Dan Allah tak pernah beri pun kita keistimewaan sebagai lesen untuk merendahkan orang, menjatuhkan orang, menghina orang, mengumpat orang. Tak ada lesen, kita tak ada lesen tu. Lesen tu tidak diberi pada sesiapa. Kalaupun kita cakap berdasarkan apa yang Allah suruh kita cakap. Allah melaknat perbuatan ni. Allah murka perbuatan. Ini bukan menghina, kita menyebut apa yang Allah sebut. Awak tukar jantina, Allah melaknat perbuatan awak. Saya bukan hina awak. Saya menyebut laknat Allah pada perbuatan ini. Kalau awak buat kemungkaran ini, maka kita sebut tentang ancaman Allah terhadap kemungkaran ini. Saya bukan menghina awak. Menyebut apa yang Allah perintahkan. Di sini kita lihat bagaimana seorang yang saya sebut tadi dia dapat kelebihan. Bukan untuk kita hina orang.
masing-masing bersyukur dengan apa yang dia dapat. Dan yang tak dapat, masing-masing bersabar untuk dapat. Jadi kalau tuan-tuan masih lagi melihat majlis ilmu ni sebagai bebanan, kalau kita nak cari alasan apa tak nak hadir pula tahun depan ni, minggu depan. Kita jadi bebanan. Kat mana lagi kita boleh beri alasan? Alasan tu dah bagi, yang ni dah bagi, ke mana lagi? Tuan-tuan, kita bersungguh bersabar. Sehingga kita dapati benda-benda yang Rasulullah suka. Sebab sebagai mana disebut oleh sahabat yang Abdullah Tustari, kalau kamu ingin melihat majlis para Nabi, maka hadir majlis ilmu. Itu majlis para Nabi tu. Kan mereka akan kata, qala Allah, qala Rasul. Mereka akan nasihat dengan nasihat yang baik, ingat kamu pada Allah. Jadi kita kalau, saya katakan kita dalam struggle dalam buat baik. Kita perlu bermujahadah, cari jalan macam mana kita nak suka. Orang yang dah suka, bukan ruang untuk menghina orang yang tidak berada pada bersama dengan dia. Tetapi dia juga patut lebih bersyukur pada Allah. Kadang orang lain nak boleh hadir ni, berpusing-pusing nak hadir. Kita Allah beri mudah, hadir pun seronok dan sebagainya. Allah beri segala kemudahan tadi. Maka syukurlah pada Allah. Mudah-mudahan Allah juga beri nikmat ini pada orang-orang yang tak dapat rasa macam ni. Dan ini istilah bila kita bahas tentang murid dan murad. Kedua-dua ini ialah hamba Allah yang sedang melalui perjalanan Allah. Namun jalan mereka sukar dan berbeza. Seorang lalu highway dengan mudah. Seorang dia lalu off-road atau jalan persekutuan. Yang susah, jam, nak motong, lambat. Sekian. Tapi kedua-dua ini nak pergi ke satu tempat, syurga Allah. Kita nak ke syurga Allah. Tuan-tuan yang buat jahat, berstruggle nak tinggal jahat, mereka juga nak syurga Allah. Tapi mereka sedang membina kehendak mereka pada Allah. Kehendak beragama. Akhirnya mereka kata, saya terasa nak insaf, terasa nak jadi baik. Saya memang fikir nak tinggal benda-benda ni. Nak stop ni semua. Dia struggle. Kita Allah jadikan mudah. Daripada awal lagi tak merokok. Tak payah nak tinggal rokok. Yang ni dengan merokok dah 20 tahun, tiba nak berhenti. Tuan-tuan tak boleh expect bahawa dia boleh berhenti macam kita tak pernah merokok. Saya tak pernah merokok. Saya tak rasa beban. Saya tak pernah rasa macam mana orang ketagih rokok. Orang yang ketagih drama. Saya tak pernah ketagih drama. Orang ketagih drama. Orang yang ketagih bola. Saya pun tak pernah ketagih bola. Geng-geng ketagih bola Ustaz, zaman saya ketagih. Satu hari kat Padang Ustaz tengok bola. Memang ketagih. Gaduh jangan cerita. Yang ni masuk umur 40 ni insah sikit. Kurang sikit ketagih. Tengok TV je Ustaz. Dulu. Sebut je main bola kat mana. Orang geng-geng ketagih. Kalau kita tak boleh samakan dia untuk kita terus hentam dia. Kita tahu bahawa dia pun tahu benda tu tak adalah faedah banyak sangat. Tapi minat-minat bola ni besar ke faedah. Dia pun tahu tak ada faedah banyak. Duit dia pun banyak habis. Orang nak pergi stadium jauh. Pergi pula, bukan pergi. Hari ni main, hari ni pergi. 2 hari dah sewa hotel. Ini conteng muka lagi, tak boleh masuk muka-muka lawa je ni, tak boleh. Dia nak masuk tengok bola muka-muka biar nampak brutal, nampak gambar binatang-binatang sikit baru boleh. Muka cerah, pakai serban, orang tak tengok bola nama dia. Itu nak pergi tahlil. Boleh. Muka pun brutal. Itu nak buat muka yang mana tu? Nak loki gambar harimau. Nak loki gambar penyu. Bukan senang. Nak pikul lagi penyu atas kepala. Struggle dia orang. Kita pun tahu struggle. Tahan kencing, tahan berok. Balik buasir, semelik mana-mana. Semangat. Tentang kita tak boleh menyamakan kita dengan dia dari sudut orang. Apalah awak ni kita. Dia juga ambil masa. Yang saya kata saya tak pernah minat benda macam ni. Bagi saya senang. Jangan tengok. Itu bukan solusi dia. Saya yang tak pernah merokok. Saya kata yang awak berhenti je hari ni. Saya tak pernah merokok. Saya tahu macam mana dia struggle nak berhenti rokok. Jadi kita melihat masing-masing ada keinginan untuk jadi lebih baik. Maka ada nasihat yang baik. Tapi bukan saya kata ruang untuk menghina, menjatuhkan. Jauh sekali kita kata saya lebih baik pada awak. Awak ni teruk pada saya. Kerana perjalanan ini tuan-tuan, Allah akan tentukan siapa yang akan sampai. Kita sama-sama berjalan. Tapi siapa sampai kita tak tahu. Apakah saya sampai? Wasilun dipanggil. Apakah dia yang sampai? Ada orang yang saya mungkin pandang dia tak seberapa. Tiba-tiba dia sampai dulu. Nampak awak depan? Saya nampak tadi awak kat belakang. Demikian kurniaan yang Allah nak beri pada siapa dikehendaki. Jadi baik murid, baik murad. Semuanya melihat pada
perintah Allah, melihat pada anugerah Allah. Dengan bahasa mudah, melihat Allah. Tidak pernah lihat diri dia, tidak pernah melihat usaha dia, tidak pernah melihat keturunan dia, tapi melihat Allah dalam anugerah, dalam perintah, dalam kesabaran. Maka inilah orang-orang yang akan sampai pada Allah menjadi golongan murid yang sebenar ataupun murad yang dikehendaki oleh Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.